Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam. So, hari ni apa? Hari ni 12 hari bulan 4, hari Ahad, esok market open. So, saya nak terang sikit analisis berkenaan GJ and GU dah buat webinar itu. Kita pergi kepada GN sideway tak? KJN boleh lah. Boleh, not bad lah JN. So kita pergi kepada JKET tak ada. GU dah tahu tempat untuk sell. Yang join kelas lah baru ni. So saya bagi analisis kenaan GJ dan juga JN lah. So untuk gold, video lepas Alhamdulillah yang dekat sini dah pun naik sampai 300 pip. Kalau host sampai yang ni pun market close pun masih 310 pip. Kalau host sampai atas 350 pip, Alhamdulillah. Siapa yang follow lah, tapi saya tak galakkan follow itu. Tak apalah. Banyak kita tengok split go besar sekarang 20 200 lah, 200. So tak digalakkan. Kita tengok hari Jumaat baru ni tak gerak. So GJ pun Alhamdulillah kita dapat boleh tahan pucuk lah, boleh tahan akal lah kat sini. Zone kita entry 2 zone ni. So kalau entry first zone dalam, tak ingat candle mana, kat sini ke sini, tak pasti lah, sini lah. So dalam 20 pip. Kalau entry dekat sini dalam 10 pips, kan saya ada cakap dia mungkin akan touch dia punya channel. So kat sini kita tengok ngam lah, dia touch channel 2 kali lah naik, dan dia touch sekali lagi, dan dia terbang. So kat sini kalau kita entry kat sini, dia dah capai 160 pip, and kalau hold dalam 90 pips. So sekarang untuk GJ, apa yang saya lihat, dia dah breakout channel dalam keadaan bentuk yang nice, bentuk enggah ni. So saya dah nampak kemungkinan besar untuk dia turun lah. So zone ni boleh simpan lagi. Kita boleh guna dia sebagai tempat nak re-entry buy, ataupun kalau dia breakout untuk sambung sell. So kalau kita tengok daripada dia punya structure, sebenarnya dia lebih kepada sell. Kalau kita tengok momentum dia ni, lebih kepada sell. Tapi kalau elite wave, mungkin sekarang ni adalah wave correction. So mungkin akan naik atas lagi lah, mungkin. Tapi kalau tengok daripada ni, dia dah buat double bottom, kemungkinan besar dia nak naik atas lagi. Tapi kalau tengok daripada elite wave tak pasti lah. Tapi kalau tengok elite wave ni, baru wave 1, dia katakan ni baru wave 1, ada kemungkinan besar untuk dia turun. Ni wave yang kedua. Tapi kalau tengok dia punya structure daripada chart pattern, kita tengok dia dah buat double bottom kat sini. Kat sini dia ada buat satu fake out kat sini, dan dia naik. So kemungkinan besar kalau kita tengok di H4, saya lebih mengatakan dia akan turun. Sebab apa? Sebab dia naik ni dalam keadaan confirmation, dia tak naik laju. Alamak, okay. Dia tak naik laju, dia naik dalam keadaan confirmation. Dalam pemadatan harga kita tengok dia naik slow. So saya melihat dia lebih kepada penurunan lah. Untuk time frame H4 ni, saya nampak kemungkinan besar dia akan turun lah. So kita tengok kat sini, mungkin ada something sebenarnya. Tengok ada something, dia ada something kat atas ni. Kalau price sekarang, dia ada something di sini.
So kalau price sekarang ni dia ada something di sini. Memang dia dah pernah sentuh tu habis. Dia ada something di sini. Dia pernah sentuh, dah pernah sentuh. So sekarang ni kita tak pasti lagi sama ada dia nak naik. So kalau dia naik, sebenarnya dia lebih kepada nak pergi ke di sini. Tapi di sini kurang fresh lah, kurang fresh. So dia nak turun boleh je. Kita tengok dia dah ada satu petanda, dan kat sini kita nampak ada something untuk dia turun. Dah ada satu petanda. Dan kalau kita perhati, ini dah close dalam di luar di luar channel. So dia dah breakout. And dekat H1 memang kita dah nampak dia dah breakout. 1 dan juga 2. Dia bentuk pula candle yang very nice untuk kita cari peluang sell. Kita tengok sekarang ni ada peluang untuk sell lah. Tapi tak digalakkan. Saya suka cari tempat di sini, kawasan untuk dia retest. So kalau saya nampak kat sini ada satu tempat yang nice. So masih lagi fresh lah, sebab dia tengok yang mana breakout. Kita tengok dekat sini candle ni yang breakout, dan masih belum ada retest selepas candle ni breakout. So masih belum di retest lah. So memang nice kalau kita nak sell dekat sini. So zone pun kecil je. Kalau saya entry, saya akan letak stop loss atas daripada channel. So mungkin kalau nak selamat atas pada trendline. Kita tengok trendline ni ada function juga daripada bawah ni. So mungkin akan masuk untuk tipu, buat fake up. Sebenarnya dia nak touch trendline dan turun. So ada kemungkinan macam tu lah. So saya beranggapan GJ akan turun lebih lagi. Boleh layer sell kat sini. So kalau nak letak stop loss pun dah 50 pip je. So nak layer, silakan letak satu kat sini dan juga kat sini. So stop loss dalam 50 pip. Nak selamat, nak kurang sikit letak dalam 40 pip. Nak selamat 70 pip. Nak selamat. So GJ saya fokus on sell. Kita dah nampak dia breakout. Dia mungkin akan naik lah. So kalau pastikan dia stop loss, sebabnya kat sini kita tak tahu sama ada nak buat fake out ataupun betul-betul break. Tapi kalau saya tengok ni, kemungkinan besar dia break lah. Kat sini kita tengok ada satu support, memang dia dah break. So support ni balance dah saya letak ni, memang dia dah break dengan candle ni. So nice, nice untuk membuat posisi lah, untuk mencari position sell untuk GJ. Overall GJ saya akan fokus on sell, melainkan dia breakout masuk balik, so saya akan fokus on buy balik. Saya fokus buy di sini, di zone ni. Zone ni nice, memang bagi saya dia cantik lah. Kita tengok zone pun kecil. Ni pula candle adalah candle doji, memang favourite lah untuk saya buat zone. So kita pergi kepada GN. Sebelum tu saya terang pasal GA dulu. GA bagian analysis di sini, tapi dia tak sampai dan dia junang tu. So bukan rezeki lah. Dah turun. Kita tengok masa tu price lebih kurang kat sini kot, dia kat sini. So dia dah turun dalam 300 pip. Sayang lah dia tak mari sini. Kalau dia mari sini memang nice lah, dalam 500 pip. Bukan rezeki kita, tak maaf. So kita pergi kepada GN. Kita tengok dia masih strong buy. Ingat strong buy. Dia dah ada kekuatan untuk sell. Tapi mungkin dalam kita tengok structure ni,
mungkin akan ada rejection untuk buy lah. Kita tengok dia dah berada di Fibo 50. So ada kemungkinan besar untuk dia naik atas. So kalau 50 kat sini ya, nak selamat kat sini pun ada nice, betul-betul sama level dengan dia punya last candle, lebih kurang lah dalam 1200 pip nak sampai. So untuk daily ni saya nampak dia ada kemungkinan besar untuk buy. Tapi kat sini ada satu candle signal lah, candle signal untuk sell. Ada satu enggah untuk sell. Boleh cuba sell. Tapi kalau backup counter buy lah, sebab kita dah nampak di daily dia nak buy. Kita tengok dekat sini zone dia kecil je, zone dia dalam 40 pip. So stop loss dekat sini dalam, letaklah dalam 60 pip. So kita tengok zone dia dalam 40 pip, dekat 50 pip. So boleh cuba sell, sebab kita nampak di H4 boleh nampak dia nak turun lah. Kita nampak dia nak turun, cuma kita mungkin dia akan respect di time frame yang besar. So kita nampak momentum buy. So ni dia turun pun taklah laju sangat. So saya nampak kemungkinan besar dia nak naik lagi lah. Sebab kita tengok dia punya trend pun masih lagi buy. Dia punya elliott wave pun masih belum complete. 1, 2, 3. So 3 ni mungkin ni yang ketiga, tapi masih belum cantik lah. 2000 something. So masih belum complete dia punya structure wave yang kelima, masih belum muncul. So mungkin akan naik lagi lah ikut daripada time frame H1 pula di daily. Mungkin akan naik lagi, tapi boleh cuba sell di sini. Sebab kat sini ada engulf, kat sini ada engulf, kat sini dia dah ambil order, dia turun. So yang fresh adalah di sini. Kita tengok kat sini pun ada engulf. So kat sini nice, zone yang nice. Kita tengok masih lagi fresh yang ni. So nak selamat dalam 20 pip je zone, dia punya zone. Tak stop loss dalam 40 pip, nak selamat lah, nak stop loss kecil. So kat sini bila dia dah naik, automatically dekat sini dah ada satu fail yang berlaku. So automatically ini adalah zone untuk buy. Kalau dia naik, reject, kita akan respect. So jangkaan saya untuk GN, mungkin pergerakan dia lebih kurang macam ni lah. Dia naik, sebab saya ikut daripada time frame daily, saya fokus on buy. So mungkin dia akan patah balik ke zone ni, then dia naik. Sama ada macam ni lah. So bila dia naik breakout, ni adalah zone untuk buy balik. Kalau nak makan atas bawah, boleh cuba ikut dia punya structure yang saya buat ni. Sebab kita tengok dia dah automatically, bila dia sampai sini dia automatically jadi fail. So ini dah automatically jadi zone untuk buy. So ni kalau entry, yang ni kita tak kira lah, yang buy ni untuk entry sell. So kalau entry dalam 980 pip something. So entry pula kat sini kita boleh dalam 90 pip something. Kan nak hold pun boleh hold sampai atas ni. So boleh nak cuba re-entry kat sini. Dan carilah kat sini, kita nampak ni ada satu zone. So boleh TP kat sini ataupun sell kat sini. Kat sini boleh sell, ada tempat untuk sell. Senang kat sini. Nak ikut Fibo pun boleh. So kalau Fibo ni dia punya minimum kat sini. So kalau hold dalam
1000 pip. JN ni laju kot, dia pengganti gold lah. Saya trade JN untuk menggantikan gold sebab dia laju lebih kurang gold. So untuk JN saya akan fokus on buy. Boleh cari sell kat sini. Cari kat mana tempat untuk ni lah. Saya tak galakkan untuk entry retracement, saya galakkan untuk entry ikut trend, ikut market lah. Saya tak apa, saya suka lawan, tapi saya lawan di tempat yang betul lah. Macam sekarang ni kalau nak lawan pun ada stop loss lah. Bukan saya suka lawan saya saja, tapi lawan ada stop loss. Tapi nak selamat ikut dia punya market lah. Kita tengok di daily nampak kemungkinan besar untuk dia naik tu ada kemungkinan besar. So overall GN saya fokus on buy, GJ saya fokus on sell, gold saya tak trade sebab dia punya spread besar sangat. So itu saja saya. Assalamualaikum dan good luck trader, dan jangan lupa stay at home. Bye.